Okey, kalau tadi kita bercakap tentang e-Bazaar dan juga apa usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada ketika ini untuk mewujudkan e-Bazaar dan juga lebih tepat lagi Central Kitchen ataupun dapur berpusat di Selangor ini. Saya dah bersama dengan Menteri Besar Selangor sendiri yang bersedia Skype ketika ini. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali apabila kita bercakap tentang e-Bazaar ini, Datuk Seri, ramai yang tertanya-tanya SOP pelaksanaannya bagaimana di pihak peniaga dan juga syarikat penghantaran itu sendiri. Kalau boleh YB terangkan bagaimana SOP yang dicadangkan oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor sendiri. Baik, terima kasih Najib. Bagi pihak kerajaan negeri, semalam kita telah mengadakan perbincangan dengan beberapa pelaksana dan urus setia. Program ini akan ditadbir urus oleh Hijrah sebagai agensi pemantau dan pelaksanaan keseluruhan di samping oleh pihak-pihak PBT. Bagaimana pelaksanaannya? Kita akan mempunyai 10 distribution center ataupun pusat penghantaran di mana peniaga-peniaga dan usahawan penjaja yang terpilih akan duduk di 10 pusat penjaja tersebut. Di pusat penjaja tersebut dianggarkan maksimum 10 hingga ke 12 penjaja saja dibenarkan untuk mengekalkan physical distancing dan tidak dibenarkan sebarang aktiviti memasak di pusat tersebut. Justru tempahan-tempahan yang dibuat akan diambil daripada situ oleh syarikat-syarikat penghantaran seperti Grab, kerana kita telah bekerjasama dengan Grab yang kita namakan sebagai e-Bazaar Grab Selangor ini untuk menghantar kepada mereka-mereka yang membuat tempahan dan juga kepada pelanggan-pelanggan. Di samping itu, kita juga telah memilih 67 kedai-kedai. Kerana restoran-restoran, kedai-kedai makanan ataupun restoran ini, mereka tidak beroperasi dengan full capacity. Justru kita juga akan letakkan sekitar 3 ke 4 penjaja-penjaja dan peniaga mengumpulkan barangan di situ dan seterusnya menjadi pusat penghantaran. Jadi keseluruhan kita ada 77 center, sama ada dewan-dewan ataupun kawasan perkumpulan yang kita pilih sesuai dan juga restoran-restoran ini untuk penghantaran bekalan-bekalan makanan ataupun makanan-makanan berbuka ataupun iftar ketika e-Bazaar ini dilaksanakan. Di samping itu, kita juga telah mewujudkan 2 platform. Satu platform iaitu kerjasama dengan Grab melalui aplikasi Grab. Satu lagi yang kita namakan sebagai Pledge ataupun nama panjangnya platform Sango. Dengan Grab, maknanya penghantaran akan dibuat melalui e-hailing Grab dan dengan Pledge kita akan bekerjasama dengan beberapa syarikat seperti Zepto Express, Bungkusit, Mat Dispatch dan juga Mr. Speedy. Jadi maknanya kita ada 5 syarikat penghantaran yang akan bekerjasama dengan kita dan kita harap ia akan dapat memperbanyakkan lagi penghantaran makanan kepada mereka yang terlibat. Ya. Datuk Seri, kebanyakan yang meniaga bazar sebelum ini, ketika tahun-tahun sebelum ini, mereka ini merupakan penjaja kecil, peniaga kecil-kecilan yang mana ketika tempoh PKP ini mereka tidak boleh berniaga, menjual nasi lemak dan sebagainya. Tetapi apabila tiba bulan Ramadan ini, kebiasaannya musim-musim rezeki mereka ini, bagaimana untuk mereka ini sertai e-Bazaar di Selangor ini untuk menghantar ke Central Kitchen dan sebagainya? Apa prosesnya? Kerana ramai juga yang ingin mengetahui ke mana mereka perlu tuju dan apakah kriteria kelayakan seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, ada jumlah tertentu yang akan dipilih. Bagaimana keadaan ini? Ya, mereka perlu mendaftar dengan Hijrah. Ada beberapa syarat, misalnya kad pengendalian makanan yang sah tempoh dan juga resit suntikan pelalian typhoid. Ini kaedah biasa oleh pihak berkuasa tempatan dan diikuti SSM seperti borang 9, 13 dan 49, salinan IC pengarah syarikat dan kepala penyata akaun bank ataupun akaun mereka. Jadi syarat-syarat yang lazim itu kita sudah ada sebagaimana kewujudan bazar-bazar Ramadan. Cuma daripada segi saiz dan jumlah pesertanya tidaklah seramai bazar Ramadan yang lepas. Jadi setakat yang ada, setakat ini daripada kelolaan dan kawalan kita sekitar hampir 300 saja yang kita boleh accommodate untuk bazar Ramadan ataupun e-Bazaar ini dan kita akan umumkan bila tarikh yang sesuai untuk pendaftaran kepada peserta-peserta yang terpilih. Secara asasnya bahawa
Hijrah sudah mempunyai networking sebagian besar daripada penjaja-penjaja ini, dan kita juga ada maklumat daripada pihak-pihak berkuasa tempatan. Kita akan melakukan hubungan dan komunikasi dengan mereka secara terus ataupun melalui sebaran yang kita umumkan. Untuk memberikan kemudahan kepada penjaja-penjaja ini, sebab konteks jualannya tidak seperti bazar Ramadan biasa dan pasti pergerakan mereka terhad. Kerajaan negeri juga menawarkan kepada mereka yang terpilih pinjaman di antara 3,000 hingga 5,000 daripada pinjaman hijrah, yang mana tempoh bayarannya maksimum dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan selepas tarikh bazar Ramadan dilaksanakan, dan pinjaman ini adalah pinjaman tanpa faedah yang bagi kita sangat bermanfaat untuk penjaja-penjaja ini. Satu lagi perkara yang boleh saya umumkan, kerajaan negeri juga memperuntukkan RM600,000 untuk mengelolai serta menanggung kos kawasan-kawasan distribution center ataupun pusat-pusat distribusi milik kerajaan negeri untuk proses disinfeksi ataupun nyah kuman serta kawalan dan kelolaan bagi pihak kawasan-kawasan dewan dan penempatan ataupun pusat distribusi yang dipilih. Datuk Seri, bagaimana untuk kita memastikan bahawa perjalanan proses itu dari hari ke hari akan berjalan lancar? Kerana ini bukannya proses seperti hari biasa. Ini adalah pada bulan puasa yang mana kita tahu waktu puncak untuk pembelian itu antara 4.30 sehingga ke waktu berbuka puasa. Dan juga untuk menghantar makanan ini ke Central Kitchen untuk memastikan ia sampai kepada rumah orang ramai sebelum waktu berbuka puasa. Bagaimana kelancaran ini akan dipastikan melalui Central Kitchen ini? Ya, kita akan mencadangkan satu tempoh waktu untuk tempahan. Kita juga menggalakkan tempahan awal, di mana tempahan awal sudah boleh dimuat dari jam 10 malam hari sebelum hari berpuasa tu sampai ke jam 1 tengah hari waktu di hari berpuasa itu. Jadi tempahan-tempahan awal ini juga akan membantu para penjaja menyediakan makanan yang secukupnya, dan kita juga dapat mengelakkan keadaan kecelaruan ketika tempahan-tempahan dibuat. Mungkin juga kita akan berikan sedikit lagi masa maksimum, sekitar 1 atau 2 jam untuk tempahan sebelum kita tutup masa tempahan, dan penghantaran maksimum akan dilakukan tepat hingga jam 7 malam atau 7 sehingga sebelum waktu berbuka ke rumah pelanggan-pelanggan yang membuat tempahan. Okey, Datuk Seri, perkara ini menarik untuk kita kupas sebenarnya. Kita melihat bukan sahaja membantu peniaga itu menjalankan perniagaan pada musim PKP ketika waktu mencabar ini, tapi juga pada masa yang sama kita menyelesaikan masalah yang selama ini kita hadapi ketika bulan Ramadan kan, iaitu pembaziran. Kerana penghasilan makanan itu, penjualan itu berdasarkan permintaan sahaja, tempahan. Jadi bagaimana untuk Datuk Seri memandang perkara ini bergerak ke hadapan selepas PKP? Adakah ini sepatutnya menjadi normal baharu kepada perniagaan penjaja kecil, peniaga kecil-kecilan ini bergerak ke hadapan, maknanya adapt teknologi dalam perniagaan mereka? Ya, saya percaya dan saya yakin dengan pandangan tersebut bahawa new normal ataupun kebiasaan baru yang diterapkan ini bukan saja akan menjimatkan masa, ruang dan keadaan, tetapi juga dapat menjimatkan makanan yang dihasilkan. Tidak berlaku lebihan-lebihan sebagaimana yang berlaku, dan malahan lebih protektif. Kalau dahulu penjaja-penjaja agak mempertaruhkan nasib mereka. Kalau hari hujan, kadang-kadang hampir zero jualan mereka. Tapi kali ini tempahan awal yang kita berikan itu akan memberi ruang kepada penjaja-penjaja ini untuk memperkirakan ataupun membuat anggaran yang lebih accurate ataupun lebih tepat terhadap jumlah makanan. Manakala penjaja-penjaja ataupun pusat operasi penghantaran ini akan beroperasi dari jam 2 sampai jam 7 untuk menghantar makanan-makanan yang diberikan atau yang ditempah. Baik, terima kasih Datuk Seri
kerana bersama dengan kami pada jam ini Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor, membincangkan tentang e-bazar dan juga Central Kitchen ini sepanjang bulan Ramadan akan dilaksanakan di Selangor insya-Allah, dan juga memudahkan bukan sahaja kepada orang ramai untuk menikmati juadah ketika berbuka puasa sepanjang tempoh PKP mungkin, tapi juga sudah pasti memberikan sedikit sinar ruang kepada peniaga-peniaga yang biasanya punca rezeki mereka ketika bulan Ramadan ini. Sepanjang pelaksanaan bazar sebelum ini terganggu ketika ini antara penyelesaian yang ingin dilaksanakan. Kalau anda adalah peniaga bazar yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh hubungi Hijrah dan juga saluran yang bertepatan untuk mengetahui kelayakan dan juga bagaimana untuk memohon dan sebagainya.